وسلم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Yang berbahagia pengurusi madrasah Ihsaniyah ataupun lebih dikenali sebagai Surau Anggrek bahasa Anggrek, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan dan pentadbiran surau, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana ketika sampai ke detik dan masa ini kita diberi tempoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkukuhkan keimanan kita dengan bersungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban. Pengharapan kita harap pendirian kita berdiri tiap-tiap malam pada bulan Ramadan ini tak lain dan tak bukan hanyalah pengharapan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Jadi tuan-tuan, apapun kita kena banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Taala tidak mencampakkan taufik dan hidayahnya kepada kita, tidak akan sampai kita pada malam ini ke sini. Bahkan saya sekalipun. Sebab tuan-tuan, saya kata macam tu. Saya berurusan dengan Tuan Haji Razali dah begitu lama untuk sampai ke surau Anggrek membacakan kitab Penawar Bagi Hati. Tapi atas urusan Allah, wa makaru wa makallah wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, tetapi perancangan Allah itu lebih baik mengatasi perancangan-perancangan kita. Kita nak baca kitab tu dah lama memang, tapi mengambil masa begitu lama untuk bertemu. Sebab ada permasalahan dan sebagainya, ada majlis dan sebagainya, sampai ke malam, ke saat dan ke detik ini. Tadi pun saya bergegas ke Masjid Maluri, ada buka puasa bersama Datuk Cik Mat Cik Ali, tuan-tuan pengenai. Ada yang kata orang wilayah semua takut dengan dia. Jadi, kami terima takut dengan dia kan. Bukan apa, puasa yang dia ada tu baik SMS, dia boleh pecat kami dulu pada masjid. Kita usaha dakwah kita banyak lagi di masjid tu. Jangan kita membuat sedikit kesilapan, kita nak bawa satu benda yang besar, tapi disebabkan sedikit kesalahan kita terkeluar daripada medan dakwah yang terbuka luas di depan kita. Kita fikir jauh, kita buang benda yang kecil untuk kita bawa benda yang lebih besar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya tadi bertolak daripada sana lepas habis mayang maghrib, tuan-tuan, bergegas balik. Nak cakap tak ada mandi ya. Tadi tu fikir nak pakai samping, songkok, apa semua mai orang kata tu ya tu imam. Raya awal. Tapi Pak Majid kita pakai macam tu. Tapi apapun punya janji dengan Tuan Haji pada malam ni, dapat ataupun tidak, saya nak bersama juga dengan tuan-tuan sebab janji dah terlalu lama. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada malam ni. Moga-moga Allah Taala menyaksikan pertemuan ini merupakan satu pertemuan yang amat berguna kepada kita untuk kita menghidupkan malam saki-saki Ramadan yang kita ni sedang berada di fasa yang kita nanti-nantikan. Tuan-tuan ingat kita masuk bulan Rajab, kita berdoa, Nabi ajar kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita habis dalam bulan Rajab, ada yang berjaya puasa Rajab, ada yang tak berjaya puasa Rajab. Kita jumpa dengan 27 Rajab. Apa peristiwa 27 Rajab tuan-tuan? Isra' dan Mi'raj. Kita sebut pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita teringat Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat kita. Kewajipan kita solat. Secara ringkas, sekiranya kita meninggalkan solat kita, 15 seksaan Allah Ta'ala ancam kita bertemu di akhirat sana. 15 hukuman andai kata kita meninggalkan solat fardu kita secara sengaja.
Ini jelas disebut dalam kitab Al-Jawaqit wal Jawahir fi uqubati ahli kabair. Kitab yang membicarakan tentang orang-orang yang dikenakan azab siksa yang besar-besar kerana melakukan dosa besar-besar. Meninggalkan sembahyang perkara yang pertama dibicarakan dalam kitab tersebut, dan benda itu sangat perlu kita jaga sebab sembahyang ini adalah satu vitamin bagi badan kita dan juga merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita jaga. Habis saja masuk Rejab, berlalu malam Isra dan Mi'raj, kita dapat berbagai kelebihan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi sembahyang, Allah bagi surah Al-Fatihah, sab'u mathani, Allah Ta'ala bagi kita pada malam itu. Allah bagi ayatul kursi, Allah bagi amanur rasul. Semua itu berada di atas arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disimpan begitu rapi, tak diberikan kepada umat-umat lain sehingga akan diberikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita orang yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang terakhir. Kita umat yang terawal dibangkitkan di Yaumul Mahsyar untuk berhadapan dengan Allah, untuk diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan yang dijanjikan pada malam Isra wal Mi'raj. Kita masuk pula fasa yang kedua, kita masuk bulan Syaban. Kita sampai bulan Syaban, kita doa Allahumma barik lana fi Rajab fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Syaban ini. Sehingga kan satu hadis yang diriwayatkan Aisyah, aku tidak pernah melihat baginda Nabi berpuasa sebanyak di dalam bulan Syaban, melainkan bulan lain, melainkan hanya dalam bulan Syaban. Tapi bulan Ramadan Nabi puasa penuh 30 hari. Bulan Syaban Nabi sangat banyak berpuasa. Yang dikatakan ada hadis yang lemah mengatakan Nabi bulan Syaban merupakan bulan Nabi, itu kita tak guna pakai sebagai hujah. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan dhaif, tapi hadis yang periwayatan Aisyah itu Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih mengatakan Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Sebagai menunjuk persediaan kita nak masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, satu kelebihan kepada kita pada malam ni, kena tanam dalam hati sungguh-sungguh keberadaan kita dalam bulan Ramadan. Satu kelebihan yang cukup besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Usia kita tuan-tuan 63 tahun. Ini janji Nabi SAW. Usia kita, umur kita 63 tahun. Berbanding dengan umur-umur umat Nabi lain, ribuan tahun, ratusan tahun, yang memberikan kepada mereka ini peluang untuk beribadat kepada Allah begitu lama. Mana adil umur kita 63 tahun, tapi umur Nabi lain, umur umat Nabi lain begitu banyak, sehingga memungkinkan mereka masuk ke dalam syurga disebabkan kira tempoh masa yang begitu lama. Mereka boleh beribadat dengan begitu lama, tapi kita 63 tahun Nabi. Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga kan? Bagaimana Allah Ta'ala nak berikan kita syurga? Adakah layak untuk kita berhadap dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, aku beramal selama 63 tahun, aku nak syurga yang dijanjikan. Bolehkah kata macam itu? Layakkah kita umur 63 tahun nak lagi syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tuan-tuan, saya pernah sebut di surau ni, umur kita yang sebenarnya direkodkan di dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat itu menunjukkan kepada kita bahagi darah kali berkaitan dengan umur kita yang perkiraannya diambil urusan Allah menguruskan para malaikat turun ke langit dan dinaikkan malaikat ke langit bertemu Allah kembali. Turunnya daripada malaikat daripada langit ke bumi pada perkiraan manusia pada tafsir ayat tersebut adalah 500 tahun. Daripada bumi ke atas bertemu kembali Allah Ta'ala mengambil masa 500 tahun. Jadinya di sisi manusia pada perkiraan buat kerja malaikat turun naik selama 1000 tahun. Pada perkiraan kita di mana? Di dunia. Allah diam di tempat yang lain yang dikatakan itu perkiraan titik tolak satu hari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun di sisi manusia. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi manusia. Ay Allah, kita hidup berapa tahun? 63 tahun. 1000 tolak 63 tahun.
1000 tahun tolak 63 tahun. Masya Allah, kaki beratus-ratus gitu. Kita fikir, ya Allah, rupanya masa Allah Ta'ala penghinaan kita tu 1000 tahun Allah buat dalam masa satu. 63 tahun, berapa minit umur kita di sisi Allah? Kita dah tolak kali darat semua dah berada. Lebih kurang tuan-tuan, umur kita benar-benar berada di sisi Allah. Pada pengkabaran ayat ini, firman Allah ini, surah Sajdah ini, yang kita baca tiap-tiap Jumaat ini, adalah sebanyak 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit adakah full kita guna untuk sentiasa beribadah kepada Allah? 1 jam 30 minit adakah kita ni tidak merupakan manusia yang maksum? 1 jam 30 minit adakah kita langsung tidak membuat kemaksiatan kepada Allah? Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak meraih syurga Allah Ta'ala? Andai kata 63 tahun, 1 jam 30 minit. Dalam peperiksaan pun 1 jam 30 minit kalau nak buat esei sejarah, tak ada Nabi. Marah budak-budak Allah, kejauh dia keluar pada Dewan Peksa Allah, balik kat mu'adha, tak ada Nabi lagi. Sejam 30 minit dah orang balik dah 2 jam setengah. Lah ni Peksa dah 2 jam 30 minit jawab soalan esei sejarah. Kita ni, ujian kita ni, hidup kita 1 jam 30 minit. Saya ni, umur saya ni, berapa minit baru di sisi Allah. Tapi tuan-tuan, kita kena tahu di mana kita nak cekal. Di mana kita nak rebut. Di mana kita nak cari kelebihan yang Allah sediakan 63 tahun mampu mengatasi usia umur-umur umat Nabi yang lain beribadat nak kaitan syurga Allah Ta'ala. Ni dia tuan-tuan, berada di dalam bulan Ramadan. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu anqul minan nar. 50 tahun tuan-tuan hidup dalam bulan Ramadan ni, adakah betul-betul kita menghayati Ramadan yang sebenar? Kita dah habis fasa yang pertama, kita umum balik hari itu dah habis dah 10 malam yang pertama. Oh, dekat dah nak raya, baju raya dah kena beli, kuih raya dah naik, mercun pun perempuan budak-budak main tak kalah tu budak-budak. Urusan budak-budak, biarkan budak-budak. Itu jangan kita berkuah dia awal kena buat ni. Dia hanya budak-budak kena rakyatkan sebagai budak-budak. Orang tua jadi orang tua yang sebenar. Orang tua jadi budak-budak kena detik dia. Jangan buat orang yang macam tu. Orang tua jadi orang tua. Kita nak budak-budak ni cuma nak jadi orang tua ni. Tapi yang usia muda tetap kena lalui bagaimana orang muda lagi. Cuba. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada kita. Masuk saja dalam bulan Ramadan, masuk saja malam awal Ramadan, Allah Ta'ala tutup ke semua pintu neraka, buka ke semua pintu syurga. Rahmat yang pertama untuk kita. Kita kena pulun betul-betul dalam bulan Ramadan ni yang dikatakan, sehingga kan dikatakan hadis yang sahih, kita solat sunat, kita perbanyakkan solat sunat dalam bulan Ramadan, kita dapat pahala fardu tuan-tuan. Mana nak cari? Hanya 30 hari ini sahaja. Solat sunat banyak-banyak, dapat pahala fardu. Sembahyang fardu rajin-rajin, dapat pahala 70 kali ganda. Allah gandanya. Duduk di mana tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan fakat sahaja. Keluar nanti sebab tu para ulama sedih bila Ramadan nak meninggalkan kita. Tapi wajib kita meraihkan hari kegembiraan. Nak main emosi perasaan para ulama, oh Ramadan dah pergi, ya Allah, lepas tu ni Allah Ta'ala kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila dah kamu berpuasa habis, kamu hendaklah melengkapi puasa kamu itu, hendaklah kamu bertakbir kepada aku, membesarkan aku, kamu kena bersyukur. Allah suruh lahirkan rasa kegembiraan pada malam Aidilfitri. Kita sedih macam mana pun meninggalkan Ramadan, Allah Ta'ala kata kena gembira pada hari itu. Haram untuk kita berpuasa pada hari raya Aidilfitri, Aidilfitri, untuk menzahirkan kegembiraan kita. Tuan-tuan, kita ni orang yang melakukan kesilapan kepada Allah. Tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang kita terlepas daripada melakukan kesalahan kepada Allah. Kita ingat dalam kitab yang kita belajar, Penawar Bagi Hati, disebutkan kepada kita berapa anggota yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di awal permulaan kitab tersebut, dia mengatakan bahawa 7 anggota yang Allah berikan kepada kita secara sempurna. 7 anggota tersebut merupakan pengawas-pengawas, polis-polis kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal memberi jawapan yang sebenar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa 7 anggota tersebut dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Khalibani Al-Indonis. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah mulut, yang ketiga adalah telinga, yang seterusnya adalah tangan, yang seterusnya adalah kaki, yang seterusnya adalah perut, yang seterusnya adalah kemaluan. 7 perkara ini Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai bentuk yang sempurna. Dan tuan-tuan ingat, ini merupakan ujian kepada kita. Ada muka yang sempurna, ada mata yang dapat melihat dengan sempurna, hidung yang bernafas dengan sempurna, mulut yang sempurna, telinga yang sempurna, tidak pekak, tidak tuli, tangan yang tidak cacat, kaki yang sempurna, perut dan dapat mengisi makanan langsung tidak meragam. Ini kesempurnaan Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi ini merupakan ujian balik kepada kita. Dengan 7 anggota inilah kita melakukan maksiat terbesar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak dapat tidak, mesti buat. Sebab diri kita diciptakan Allah. Kita ada ruh, kita ada nafsu, kita ada syaitan yang berjanji, ya Allah, ya Tuhanku, bagi peluang kepada aku dilontarkan engkau daripada syurga ke dunia, dan aku minta tangguh penyiksaan aku nak masuk ke neraka nanti sepanjang kehidupan dunia ini sebelum kiamat. Berilah kepada aku masa, period time untuk aku menggoda umat-umat yang berada di atas muka bumi ini, sehingga mereka mengikut jejak-jejak langkah aku. Allah izinkan kepada iblis, syaitan, jin ini untuk menodai jiwa-jiwa kita. Itu hak iblis, itu hak syaitan. Hak kita kena ada keimanan. Kita tahu di mana musuh-musuh yang nak menyerang kita. Kita tahu bahawa diri kita satunya. Kita sama. Kita ada situ roh kita. Kita ada nafsu yang sentiasa menggoda kita. Kita ada syaitan yang sentiasa memerangi kita, memikirkan untuk menjatuhkan diri kita ke lubang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita mengatakan bahawa diri kita terlepas daripada dosa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang bagi kita berdosa. Kita ni tak kuat, keimanan kita tak kukuh. Kita tengok bagaimana kejadian roh. Allah Ta'ala ciptakan roh, Allah tampilkan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya, wahai roh, aku siapa dan engkau siapa? Engkau ya Allah, engkau Tuhan aku dan aku hamba. Itu roh. Sekali saja Allah tanya, dia mengatakan lulus, Allah kata yes. Allah tak, dia tepi. Makna lulus. Roh ini sebagai makhluk Allah yang taat. Allah ciptakan nafsu tampil di hadapan Allah. Bila nafsu dah diciptakan, Allah Ta'ala tanya, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Nafsu kata, engkau, aku. Oh, engkau. Dia tak sedar siapa yang menciptakan. Dia cakap dengan orang yang menciptakan. Berkali nafsu lawan Allah. Tengok, kali pertama nafsu lawan Allah, Allah ambil nafsu campur ke dalam neraka. Menjadi merah, dikeluarkan kembali nafsu tersebut. Tanya, siapa kamu dan siapa aku? Aku dan kamu. Allah Ta'ala ambil lagi, letak lagi sampai menjadi hitam. Allah keluarkan kambing. Tanya kali ketiga, aku dan kamu. Masuk lagi sehingga ambil daripada hitam menjadi putih. Dah terlampau banyak terbakar dengan api neraka. Nafsu tidak tunduk di hadapan Allah Ta'ala, melainkan Allah tak bagi makan dan minum kepada nafsu. Terlalu lapar dan dahaga nafsu ni, baru dia tunduk dengan kehendak Allah. Siapa aku dan siapa kamu? Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhan-Ku ya Allah. Tengok nafsu kita ni. Sebab itu Allah tampilkan bulan Ramadan untuk kita mengikat perut kita, sebenarnya adalah mengikat nafsu kita. Syaitan berjalan dalam darah anak-anak. Saluran darah anak Adam sampai ke dalam hati, ini tempat syaitan bersarang dan boleh menjaga kita, mengkontrol hati kita. Ini dah memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana majra ala majrad dam, yajri majrad dam. Berjalan berlari di dalam darah manusia. Sebab tu ada orang yang histeria, orang nampak hantu, orang apa, dikosaki badannya oleh jin. Semua ada terbukti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan benda ni benar-benar berlaku. Jadi tuan-tuan, apa kesimpulan daripada kalau kita ni orang dah berdosa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi tempoh pertama sebagai rahmat, masuk ke dalam fasa yang kedua. Ni hadis mengatakan wa awsatuhu maghfirah, wasatiyah pertengahan. Pertengahan adalah tempoh period 10 malam kedua adalah tempoh aku buka bagi kamu, adalah untuk kamu memohon ampun kepada aku. Kalau tidak, kenapa? Kalau kita bukan manusia yang berdosa, Allah tahu kita ni banyak dosa, kenapa Allah Ta'ala sediakan masa yang seperti ini?
Jadi kita kena grab betul-betul. Saya pesan pada diri saya, kepada tuan-tuan, sebelum malam yang kedua ini kita gunakan untuk kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, renung kembali dosa-dosa masing-masing yang pernah kita buat, imma sama ada dosa itu besar ataupun kecil, itu nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ada hadis, ada satu kisah seorang perempuan yang bawa seorang anak bertemu dengan Abu Bakar ataupun Umar, bertanyakan kepada Umar ataupun Abu Bakar, saya lupa sahabat itu, bertemu dengan sahabat, bertanyakan tentang fatwa. Wahai sahabat Rasulullah, Umar berkata sini. Imam kalau hadis itu Umar ataupun Abu Bakar. Kalau kita baca Umar ataupun Abu Bakar. Dia jumpa dengan sahabat ni, dia tanya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa aku wahai sahabat? Sebab sahabat yang orang paling rapat dengan Rasulullah, dia boleh buat apa? Dia banyak ilmu. Sebab sentiasa berada di sebelah Rasulullah, banyak hadis bersama dengan mereka ini layak untuk berfatwa ketika ditanya. Walaupun Rasulullah masih ada. Perempuan ni refer kepada sahabat. Sahabat kata, Allah tidak sekali-kali mengampunkan dosa kamu. Kamu telah berzina sehingga melahirkan anak zina. Meraung wanita tu, apa guna lagi aku nak hidup? Nama aku dah tercatat di atas pintu neraka. Buat apa lagi aku nak solat? Buat apa lagi aku nak tahan? Balik perempuan tu. Esok dia tak sedia hidup dalam keadaan tak senang. Umar ataupun Abu Bakar ni bertemu dengan Rasulullah. Tanya, ya Rasulullah, semalam ada perempuan datang kepada aku bawa anak zinanya dan aku berfatwakan kepada dia, Allah sekali-kali tidak mengampunkan dosa. Hadis tersebut kata, Nabi kata dekat ni, celaka kau berfatwa macam tu. Kesian kat dia. Tak ada peluang, dah tertutup dah pintu taubat untuk dia. Kalau kau kata macam tu, kalau hang kata macam tu, balik dengan dia, fatwakan kembali sebesar mana pun dosa kamu di sisi Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala sangat penyayang, sangat pengampun, sangat mengasihani hamba-hamba ni. Allah menciptakan kita, Allah mengampunkan kita. Kita kena sediakan diri kita ni yang benar-benar nak kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang Nabi katakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betul, hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Syaikhan Bukhari dan Muslim. Kita mendirikan malam-malam Ramadan, berqiyamul lail, kita bertarawih dengan penuh keimanan, keinsafan, mengharapkan pahala, mengharapkan pengampunan dosa daripada Allah Taala, maka dosa kita betul-betul gugur. Sepanjang dalam bulan Ramadan ni, Allah Taala menjadikan pintu keampunan kepada kita. Bawa mailah pahala dosa sebesar bukit Uhud. Ini semua hadis. Semua hadis yang kalau kita tidak berimankan dengan hadis ini yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kita kufur. Kita menolak hadis man qama Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Kita tolak betul tak betul hadis ini, kita kufur. Kita takut nak tolak Quran. Begitu juga dengan hadis. Taraktu fikum amran lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kita dokong, kita pegang, kita takut nak lawan Quran. Hadis kita senang-senang tolak, kita tolak. Kufur, kita menolak hadis riwayatan yang sangat sahih. Martabat yang tertinggi dia sebut Syaikhan, dia sebut muttafaqun alaih, dia sebut Bukhari ataupun Muslim, Bukhari wa Muslim. Ini yang paling tinggi hadis periwayatan yang sangat sahih. Yang wajib kita beriman dengan hadis tersebut. Masuk fasa yang terakhir ini lagi kita kena kejar. Fasa kejutan yang terakhir, apakah mungkin aku akan bertemu pada Ramadan akan datang? Ini saat aku nak mengejar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat tersebut Allah hidangkan kepada kita. Ambil, jangan baca saja, tadabbur betul-betul ayat tu. Buka tafsir apa-apa, fi zilalul Quran, Ibnu Katsir, tafsir Rahman, tafsir Hamka, buka ke semua tafsir itu, tadabbur ayat ni, baru dapat kefahaman berkaitan Lailatul Qadar. Kita tengok sebenarnya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya, Al-Quran yang kita baca adalah turun pada 17 Ramadan, esok lusa ni. Kita nak menyambut nuzul Al-Quran. Bukan takat Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan.
semua kitab-kitab samawi termasuk ke semua suhuf-suhuf yang ada yang diturunkan kepada Nabi Syis, turunkan kepada Nabi Musa, turunkan kepada Nabi Ibrahim, yang menggunakan suhuf-suhuf lembaran-lembaran ini. Belum ada kitab yang disampaikan Allah, suhuf ini dapat dulu, kemudian diikuti dengan Taurat, Injil, Zabur dan apa satu ini? Al-Quran. Turun dalam bulan Ramadan. Kesemua ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan pada tempoh yang berbeza. Tapi pengriwayatan ulama ada mengatakan turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah adalah pada malam 17 Ramadan. Kita tengok balik, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu itu inna, sesungguhnya kami menurunkan dia. Turun apa? Turun Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Adakah 17 Ramadan ini merupakan malam Lailatul Qadar? Sebab Allah Ta'ala kata sesungguhnya Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kita baca 17 Ramadan adalah malam penurunan Al-Quran. Satu, Lailatul Qadar khairu min alf syahr itu tak apa. Tapi ada periwayatan lain mengatakan kalau Nabi beriktikaf, Nabi keluar daripada masjid pada malam yang ke-20, diceritakan oleh Aisyah, Nabi kata kepada semua sahabat, aku bermimpi bahawa Allah Ta'ala bagi tahu kepada aku bila berlaku malam Lailatul Qadar. Segera Allah Ta'ala cabut, Nabi terlupa, dan Nabi seingatan Nabi, aku Allah terlupa. Dan Nabi kata adalah berlaku pada 10 malam yang terakhir. Ini pengriwayatan Bukhari dan Muslim. Sahih. 10 malam yang terakhir berlaku pada malam-malam ganjil biasa. Sebagaimana yang tuan-tuan faham, maklum, ada mengatakan riwayat Muslim 21, riwayat Bukhari 23, riwayat Bukhari Muslim 25. Semua sahih. Kita tak tahu nak mencari mana, tapi tidak ada tarikh yang benar disebutkan dalam hadis tersebut. Saya dah cek tengok Bukhari dan Muslim, memang berlaku semua kebanyakan hadis 10 malam yang terakhir pada malam-malam ganjil. Di situ rebutlah peluang tuan-tuan. Sebab kita nak dapat Lailatul Qadr khairun min alf syahr, 1000 bulan bersamaan, 1000 bulan kita beribadat, 83 tahun kita beribadat full kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu malam andai kata kita dapat, inilah 1 jam 30 minit di mana kita nak rebut di dalam bulan Ramadan, nak dapat Lailatul Qadar, nak cover balik 1 jam 30 minit kita beribadat 83 tahun ini. Kita dapat tahun ini, tahun depan kita dapat lagi, tahun depan kita dapat lagi, tahun depan kita dapat lagi. Keadaan tersebut memungkinkan kita menerobos masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita baca Al-Quran juga dalam bulan ini, sebab Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Jangan lupa kita iktikaf juga. Iktikaf paling senang sekali untuk kita lakukan, masuk dalam masjid, dalam kitab Bahrul Mazid, hanya sekadar tamakninah. Kita mendapat pahala beriktikaf di dalam masjid. Sama ada surau ini boleh iktikaf ataupun hanya masjid jami sahaja, turut diperbincangkan di dalam kitab Bahrul Mazid tersebut. Ada yang menyatakan di surau ini juga boleh dibuat solat tahiyatul masjid dan beriktikaf. Jadi ijma' ulama jumhur yang asah bila diselak yang ini menurut Imam Nawawi, Nabi beriktikaf, Nabi bersolat tahiyatul masjid di masjid jami yang mendirikan solat Jumaat. Jadi tuan-tuan, 30 minit sudah berganti. Kita nak sambung balik solat tarawih kita. Jadi cukuplah sekadar itu. Perbahasan berkaitan sedikit perkongsian berkaitan dengan Ramadan yang kita lalui ini. Kita mohon Allah ampunkan kita, pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Kita keluar sebagaimana Allah Ta'ala nak kita jadi la'allakum tattaqun, sebagai orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa tuan-tuan kalau faham-fahamlah, kalau tak faham cuba fahamkan apa yang saya sebutkan ini. Dan saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan semua andai sepanjang saya berbicara tersebut ada terlalu lagi kasar bahasa dan sebagainya. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.